Bertemu kembali, harga minyak mentah terus melonjak susulan ketegangan di Ukraine sekaligus membawa kepada risiko stagflation. Stagflation merupakan istilah ekonomi yang mana inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi perlahan dan pengangguran kekal tinggi. Ia mencetuskan dilema pembuat dasar untuk bertindak kerana ia bakal memburukkan keadaan pengangguran. Brand didagang sehingga $120 setung pada Khamis sebelum menyusut kembali. Ia di sebalik pengumuman Joe Biden dalam ucapan State of Union bahawa negara itu akan mengeluarkan rezerv minyak sebanyak 60 juta tong. Disebabkan langkah terburu-buru barat, penganalisis kini gusar pasaran kekal tidak menentu dan boleh runtuh pada bila-bila masa. Sementara itu, pasaran saham pun menyaksikan prestasi hambar kerana mereka terpaksa mengikut telunjuk ahli politik. Dow Jones jatuh 0.29%, manakala S&P 500 susut 0.53% dan Nasdaq jatuh 1.56%. Di Eropah, stok 600 jatuh 2.01%, manakala MSCI yang mengukur saham dunia jatuh 0.61%. Ini cukup membuktikan langkah barat berhasrat menjadikan sekatan ekonomi yang terkesan kepada Rusia tidak berjaya. Pengerusi Reserve Persekutuan Amerika Syarikat mengesahkan langkah barat mengenakan sekatan ke atas Rusia bakal menjejaskan secara besar ekonomi negara itu. Malah Jerome Powell menegaskan harga minyak yang melonjak akan memberi bebanan besar kepada inflasi dan poket rakyat negara itu. Inflasi Amerika Syarikat mencapai 7.5% pada Januari, tertinggi sejak 40 tahun lalu. The ultimate effects on the U.S. economy of the war, of the sanctions, and of events yet to come is highly uncertain, and so we need to be alert to what those might be. I think what we know so far is that commodity prices have moved up significantly, energy prices in particular. That's going to work its way through our U.S. economy. We're going to see upward pressure on inflation, at least for a while. We don't know how long that will be sustained for. In addition, we could see, risk sentiment declining, risk-taking sentiment declining. So you could see lower investment. You could see people holding back on spending. This is a great labor market for workers, particularly workers in the lower quartile of earning, who are getting the biggest wage increases and really very, very high wage increases. So the problem really that we're facing is one of high inflation. And over time, those people, the biggest risk to being able to sustain a long expansion and have continued increases in participation, for example, which has tended to lag declines in unemployment, is to sustain or really restore price stability. Dan tidak indah dengan pandangan Powell tentang kesan sekatan ekonomi terhadap rakyatnya, Presiden Joe Biden memperkenalkan pula sekatan baharu. Kali ini kepada golongan elit Rusia termasuk ahli keluarga mereka. In the State of the Union address, I announced that the Department of Justice is going after the crimes of Russian oligarchs. The Attorney General spoke to that earlier, and who line their pockets with Russian people's money, and while Ukraine and the people are hiding in subways from missiles that are being fired indiscriminately in Russian cities. Today I'm announcing that we're adding dozens of names to the list, including one of Russia's wealthiest billionaires, and I'm banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and their close associates. Nilai mata wang Rusia jatuh mendadak berbanding dolar pada Khamis. Ia selepas dua firma penarafan bermasalah, Fitch dan Moody's meletakkan bond Rusia ke tahap sampah. Pasaran kewangan Rusia menjadi tidak menentu susulan sekatan luar biasa barat ke atas negara itu. The ruble weakened dramatically through this, which is the Russian currency, and what those sanctions do is make it very difficult for the Central Bank of Russia to do its job, which is to support the ruble on behalf of the government, and it's because the sort of resources that it had to support the ruble were tied up in a way that made it difficult for them to do that. That's part of it. Rubel menutup sesi Khamis pada 106.01 berbanding $1. Malah bank-bank barat juga sudah mula menghentikan sebut harga nilai rubel. Namun Rusia tidak berdiam diri. Bank pusat menaikkan kadar faedah sehingga 20% dan pelabur asing di Rusia kini hampir berputih mata apabila negara itu membalas sekatan barat dengan mengharamkan penjualan aset dan bondnya. Malah Moskow mengharamkan pembayaran kupon pelabur asing bagi hutang asing didominasi rubel.
Syarikat Rusia juga dilarang daripada membayar sebarang dividen kepada pelabur luar negara. Penganalisis belum jelas jika langkah itu dianggap memungkiri perjanjian pelaburan. Pelabur asing memegang kira-kira $28 bilion bond Rusia dan $193 bilion saham Rusia. Pengeluar kasut Amerika syarikat Nike dan syarikat kelengkapan rumah IKEA menutup operasi mereka di Rusia. IKEA di Rusia menggaji 15,000 pekerja dan juga justru langkah Sekatan Barat ini dilihat kegagalan Amerika untuk menghalang Vladimir Putin dan terpaksa menggunakan rakyatnya sebagai balasan. Dan juga ia susulan Sekatan Barat yang dikenakan memberikan tekanan politik ke atas sektor korporat yang dijangka bakal terjejas teruk. Bagi penduduk Rusia, ego politik kini telah dicampurkan dengan urusan harian rakyat biasa dan juga perniagaan. Selain dua jenama itu, beberapa jenama lain turut menghentikan urusan mereka dengan Rusia. Ini termasuk bank bermasalah Perancis, Societe Generale, selain jenama seperti Apple, Ford dan Shell. Kesemua keputusan itu dibuat kerana perundangan yang ditetapkan ahli politik melalui sekatan tidak memungkinkan mereka untuk meneruskan operasi. Akibatnya mereka bakal menanggung kerugian berbilion dolar, langkah yang disifatkan counterproduktif. Kita berhenti seketika kembali selepas ini.